Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid 5 Al-Jazari, Iqmal, Muiz, Amri, Zarif, Balkis, siapa lagi yang saya tak sebut, Kak kecil hati pula kan. Kepada semua lah dan kepada semua anak-anak murid sekolah yang lain lah. Jadi hari ini saya nak sambung pengajaran saya modul 6.25 melaksanakan penyelenggaraan landscape lembut. Jadi sebelum tu anak-anak murid semua boleh tekan button subscribe dekat bawah ni, dan juga tekan loceng supaya semua tidak ketinggalan apa saja pengajaran yang saya sampaikan dalam musim PDPR ni lah. Jadi hari ini saya nak sambung kepada modul 6.25 melaksanakan penyelenggaraan landscape lembut. Itu yang saya nak sambung. Semalam saya dah ajar pokok utama pokok utama. Seperti yang saya cakap semalam, kita punya kata kunci apa dia? Penyiraman, pembajaan, pemangkasan, kawalan penyakit dan perosak. Jadi hari ini saya nak masuk kepada tajuk yang sama tapi tumpuannya kepada pokok palma. Saya ambil lebih kurang 10 minit je lah jadi nanti boring pula lama-lama kan. Saya ambil dalam masa 10 minit je lah. Jadi hari ini kita masuk kepada pokok palma, dan saya akan bandingkan dengan pokok utama lah. Jadi senang kamu nak tahu yang mana jawapan tu sebenarnya benda yang sama, boleh digunakan kepada pelbagai soalan, tapi jawapannya adalah sama. Jadi kat sini saya dah buat jadual. Boleh buka buku surat 335 pokok palma, buku teks 335 335. Boleh buka buku surat tu. Jadi nanti senang kamu nak rujuk dia punya huraian dia lah. Yang ni saya dah ringkaskan. Jadi pokok landscape lembut ni memang kita kena selenggara lah, selenggara. Jadi tetapi pokok dia berbeza-beza. Jadi hari ini pokok palma dia berbeza dengan pokok utama, pokok naungan. Sebab pokok palma ni dia tak banyak daun, dan daun dia bentuk dia lebih kepada panjang-panjang kan. Contoh macam pokok kelapa, pokok pinang, pinang raja, pinang kuning kan. Pokok-pokok dia lebih kepada macam tu lah, pokok sawit. Itu pokok-pokok palma kita panggil, kategori dia jenis pokok palma. Jadi pokok-pokok yang macam ni, macam mana kita nak selenggara dia? So langkah pertama tetap dia, jawapan dia adalah penyiraman. Boleh tengok kat sini lah. Langkah pertama dia adalah penyiraman. So kalau kita tengok semalam, penyiraman juga kan untuk pokok utama ni. So kat situ kita dah tahu, walaupun soalan dia untuk pokok palma, poin dia tetap penyiraman. Ada markah dekat situ. Jadi kita buat penyiraman. Huraian dia kita tengok berbeza sedikit lah. Kalau pokok palma ni huraian dia 3 kali seminggu untuk pokok yang baru ditanam. Mana pokok, anak pokok tu yang kita tanam tu, kita hanya perlu siram dia 3 kali seminggu cukup. Itu dah cukup dah, 3 kali seminggu tu. Berbanding dengan pokok utama, pokok naungan ni kan, dia setiap hari kan. Tapi pokok palma ni lasak sikit. Kita boleh tanam kita boleh siram 3 kali seminggu pun dah cukup dah. Okey. Dan bila dia dah matang, pokok tu dah matang, dia sama macam pokok utama tadi. So poin dia sama. Bila poin sama, awak tak perlu ingat banyak lah. Macam mana 3 bulan sekali untuk pokok matang kan. So kalau keluar pokok utama, jawapan awak sama. Ni jawapan dia kan, 3 bulan sekali. Ni jawapan dia sekali untuk pokok matang. Pokok utama pun sama juga. Jadi kalau awak ingat jawapan ni, satu perkataan ni, satu ayat ni boleh digunakan untuk 2 kategori ataupun 2 jenis keperluan lah, jenis pokok utama dan juga pokok palma. Dan air siraman tu boleh disembur pada daun, boleh disembur pada daun ni lah. Sebab apa? Kita nak hilangkan dia punya debu dia, debu pada daun-daun tu lah. Kita boleh siram pada daun tu.
Dan yang ketiga, tingkatkan, ini pun sama, tingkatkan pada musim panas dan juga kawasan berturap. Kalau kita tengok dekat pokok utama pun sama, kan? Jadi bila dia sama tu, senanglah kita nak ingat, betul tak? That's why saya buat kotak ni. Nanti kalau nota saya akan merahkan ni. Benda yang sama kita highlight dia, kita boleh merahkan dia, kan? Okay, kita boleh merahkan dia punya. Sekejap saya tengok. Mana? Okay, ni macam ni. Saya hijaukan dia lah. Jadi kita tahu yang hijau tu adalah ayat dia yang sama, kan? Ayat tu ayat yang sama. Macam ni pun sama, ayat dia sama. Ini dah guna warna hijau. So yang ni kita guna lain lah. Pol ke. Jadi bila awak buat nota macam ni, boleh faham lah. Okey, ayat yang sama tu tak perlu hafal banyak. Hafal satu dah boleh guna untuk dua jawapan. Betul? Okey, itu untuk penyiraman lah, penyiraman. Jadi untuk pembajaan pula. Untuk pembajaan bagi pokok palma dengan pokok utama ni sama. Dia punya tu sama. Kan sama ni. Saya highlightkan dia warna lain. Biar meriah sikit. Sama. Okey. Bergantung kepada saiz, umur, jenis tanah dan juga spesies. Jadi kita nak baja tu kita kena tengok dia punya saiz. Kalau pokok tu masih kecil ataupun tanah ada masih subur, tak perlulah tanam bubur baja banyak sangat, kan? Ataupun tanah terlalu kering, bubur baja dan kita boleh siram dalam bubur baja, kan? Tapi tempoh dia 2 kali setahun. Biasanya 2 kali setahun. Biasanya 2 kali setahun. Itu untuk pokok palma. So jawapan yang sama ni tak perlu apa-apa banyak, dah boleh gunakan untuk 2 soalan. Kalau keluar untuk pokok utama, jawapan dia sama. Kalau keluar untuk pokok palma, jawapan dia pun sama. So saya pergi kepada pemangkasan. Pemangkasan pokok palma, dia sikit dia, tak banyak. Sebab daun dia pun tak banyak, kan? Daun dia makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Kalau ada pokok kelapa kat rumah tu boleh tengok lah. Pada getah kita boleh capai. Kemudian dia tinggi-tinggi, kan? Okey. Untuk pemangkasan, kita buang pelepah yang mati dan berbahaya. Buang pelepah yang mati dan berbahaya. Untuk pokok palma ni, kebanyakan dia kita panggil dia pelepah. Kita panggil dia pelepah. Kita tak panggil dia dahan, kita panggil dia pelepah. Boleh tengok pokok kelapa tu. Pastikan pokok tu tidak melebihi 45 darjah. Maksudnya kan 90 darjah macam ni, kan? So 45 darjah. So kalau dah 45 darjah tu dia dah condong keluar tu 45 darjah. Macam ni dah condong macam ni, kan? Ataupun macam ni, boleh buang lah. Sebab dia akan jatuh ke bawah juga nanti. So kita tarik, kita buang. Kita buang pelepah tu. Itu dia punya cara lah. Okey, itu untuk pemangkasan. Dan last sekali, kawalan penyakit dan perosak. Kawalan penyakit dan perosak. Kalau kita tengok, untuk pokok palma ni sama juga, dia boleh dicegah. Boleh dicegah dari awal dengan pilih genetik yang baik. Maksudnya gen dia lah, baka yang baik lah maksudnya. Genetik ni bahasa sains sikit, kan? Genetik sama dengan pokok utama tadi. Kalau baka baik, kan, anak dia mesti baik, pokok dia mesti baik. Betul?
Macam tu juga orang, betul tak? Orang pun kalau baka dia baik, ajar dia baik, baiklah jadi dia, betul? Macam tu juga pokok. Kalau kita pilih baka yang baik, maka hasilnya pun baiklah. Syaratnya jagaan tu baiklah. Lepas tu memadai dengan buang bahagian yang dijangkiti. Contoh, ada bahagian pelepah yang dah rosak, buah yang rosak, kita buang bahagian tu saja. Cukuplah. Kalau tak boleh juga kita racun. Itu kalau dah teruk lah. Kalau dah teruk kita racun. Kalau tak boleh juga kita terpaksa ganti dengan pokok yang baru. Ganti ni benda yang terakhir. Kalau kita tengok langkah ni semua, kita tengok langkah ni semua, dia sama kat sini, betul? Bila dia sama, maksudnya awak tak perlu hafal banyak-banyak. So awak hafal satu sini, awak dah boleh jawab yang belah sini. Yang bezanya dekat sini je, seminggu sekali mengikut keperluan, kan? Itu je bezanya. Yang lain sama. Jadi macam mana kita nak hafal? Kita tengok jadual ni, mana kala yang sama kita hafal sekali cukup. So maksudnya kita tak perlu hafal banyak. Satu benda kita boleh hafal untuk beberapa soalan punya jawapan. Boleh faham Dapat Jadi untuk hari ni saya tak ambil banyak masa. Itu je untuk pokok palma. Besok untuk pokok renek, lusa untuk penutup bumi dan rumput. Jadi kalau ada soalan boleh komen dekat ni boleh komen dekat bahagian komen di bawah lah. Ataupun ada soalan boleh tanya, ataupun boleh WhatsApp saya untuk anak murid saya. Yang lain tu yang anak murid yang sekolah-sekolah lain boleh tanya dekat bahagian komen tu, tak ada masalah. InsyaAllah cikgu-cikgu ataupun cikgu-cikgu dan skip yang sekolah-sekolah lain pun boleh jawabkan. Nanti saya akan sertakan nota ni dekat bahagian link bawah lah. Boleh ambil dan boleh download. Boleh download insyaAllah. Okay, saya rasa setakat tu je. Amri, Nik, Anik, Iqmal, Balkis, Muiz, Azhar, Hafiz, dan semua Farabin, Gauri, semua anak murid saya, tolong belajar dengan rajin. Jangan lupa, ini masa depan kamu juga, insyaAllah. Okay, saya rasa cukup setakat tu je dah. Jangan lupa tekan button subscribe dan loceng supaya tak ketinggalan nota-nota ataupun video-video pengajaran saya pada akan datang lah. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.